Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa yang ringkas namun maknanya cukup luas, yang mana Nabi SAW mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dimulai dengan kalimah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ringkasnya doa aja, namun antara doa yang Nabi tak pernah tinggal, dan menjadi, kalau kita lihat ibrahnya, pengajarannya, kefahamannya, boleh dijadikan sebagai teras kepada perbahasan yang besar. Yakni apa? Kalau kita lihat dalam kehidupan ini, semua nak mencari kebahagiaan, kenikmatan. Jadi satu perbincangan yang besar disebut kebahagiaan, kenikmatan. Malah sila hari bulan kita memberikan sepenuh apa kata, seluruhnya, pertaruhkan seluruh yang ada, masa kita, harta kita, semualah untuk mengecapi kenikmatan, kebahagiaan di dalam kehidupan. Kita hari ini sibuk kerja sebab nak dapat nikmat hidup selesa. Kalau boleh rumah tu nak lega, kita nak selesa, itu kalau tanya kehidupan, orang nampak satu sektor saja tentang kehidupan yang bahagia, yang selesa. Namun hakikatnya sedikit sangat yang dapat gembira tu, sedikit sangat yang dapat nikmat tu. Kenapa? Kerana kita nisbahkan kepada qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Dan syukur itu dikaitkan dengan nikmat.
Nah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Jadi makna nikmat dikait dengan syukur, bukan dengan adanya perkara hal dunia. Syukur dengan ada atau tiada, atau syukur dengan kefahaman yang benar, maka nikmat. Dikaitkan pula qalil, sedikit yang bersyukur, bermakna perbahasannya besar, kerana hakikatnya sedikit saja yang mendapat nikmat kebahagiaan dalam kehidupan. Keseronokan ramai, tuan-tuan. Ini perbahasan kita pada pagi ini. Kita cuba merungkai satu sudut pandang kehidupan yang mana disuruh dalam agama. Perbahasan tentang kajian kehidupan. Kehidupan ni dia kena kaji cuma sekalian. Kalau agama disuruh fahami, di dua perkataan yang mesti kita jelas di sini: kaji dan fahami. Kajian itu satu perkara yang berhajat atau natijah dia membawa kepada kefahaman. Kita mengkaji untuk mendapat kefahaman. Tapi agama tidak perlu dikaji lagi, kerana agama telah sempurna. Perkara yang sempurna tidak perlu lagi kajian, tidak perlu lagi R&D, tidak perlu lagi research and development, tak perlu. Yang perlu adalah kehidupan, sebab tak semua akan menikmati kehidupan tadi, sebab kehidupan belum sempurna. Kita mencari kesempurnaan kehidupan dengan apa jemaah sekalian? Dengan harta, dengan masa, dengan benda, dengan dunia? Tidak. Dengan hati yang merasai sifat syukur tadi, qanaah. Jadi ini sebutannya mudah, tapi saya suruh pada diri saya, sebab tu mana-mana kuliah tazkirah, boleh kata ini pada pengamatan saya lah, yang fakir, yang lemah ni, yang hanya khadam kepada ilmu, menyampaikan saja. Namun yang sampainya tu dah tentu yang bercakap, yang mendengar itu perlu praktis. Yang bercakap sampai kat dia dulu. Saya bercakap, saya dengar dulu. Dua kali dah bercakap, dengar pula. Sebab tu kalau yang bercakap kemudian tak buat, teruk lagi. Kalau yang mendengar mungkin satu je, dia mungkin diam atau dia terdiam. Mana dia Ustaz? Jadi dimaafkan. Jadi yang bercakap takkan terdiam, dia bercakap satu-satu tu, telinga dia dengar tu. Jadi nak dipertanggungjawabkan. Kalau betul-betul nak berubah salah satu perkara, kena sampaikan. Kalau kata Ustaz, macam mana kita nak berubah ni? Sampaikan. Bawa ada satu kekuatan untuk berubah. Sebab aku tadi sampaikan benda yang baik, buat yang buruk macam tak kena je. Atau kalau dia terbuat benda yang buruk, teringat balik, dia cepat datang. Itu tuntutan dia tu. Sebab tu yang menyampaikan tu tuntutannya lebih. Jadi kalau diamati, saya takut. Sebab hakikatnya Allah kata sedikit yang lulus, sedikit yang syukur. Kau beramal lah banyak macam mana pun, Iblis dah buktikan amalan Iblis lagi banyak pada kamu. Kalau ni dibandingkan, tak terlawan. Bukan dibanding dengan yang lain, kita ambil yang Iblis. Iblis dah nampak dah dia punya ending dia. Kita ambil yang dah tahu ke mana pergi. Kalau kita banding dengan Nabi, mungkin Nabi Ustaz maksum terus kita macam Nabi Ustaz nak banding dengan Nabi pula. Tak apalah, kita banding dengan Iblis lah. Kita ambil sampel Iblis yang dah tahu ending, bermula dengan beramal, perbuatan. Kita sangka dia hamba yang bersyukur, kita sangka, dan dia menyangka dirinya bersyukur. Dia menyangka rupa-rupanya bukan syukur lagi, bukan kufur lagi, kana minal kafirin. Sebab apa? Sebab dia tidak fahami kehidupan. Dia buat tapi dia tak faham. Apa maksud Iblis tak faham kehidupan dia? Dia beramal, tapi bila diuji, dia ada apa panggil apa, hot button. Sebab syukur ni duduk kat kehidupan ni mas sekalian. Walaupun kita kata Allah, tarik namakan wa akbar Allah, sabar. Wahum la yuftanun,
Aku uji dengan kereta kamu, dengan rumah kamu, dengan anak kamu. Sebab syukur ni iman. Iman ni ujian. Tak semua perbuatan kita zahirkan dengan iman, tapi iman menzahirkan perbuatan. Tak semua amal tertegak dengan iman, tetapi iman sudah pasti membuahkan amal. Itu peribahasa kita. Jadi kajian kita bukan sekadar melihat, tetapi kita mengkaji. Dan bila kita pergi pada kajian kehidupan, sebab iblis dia tertipu dengan kehidupannya. Kerana apa? Dia menyangka dengan amalan yang ada, dia sudah berada pada kedudukan tertentu. Sebab tu kita kena kaji. Dan iblis tidak claim dia banyak amal. Dan tak ada siapa lagi claim yang saya banyak amal tak? Tahu tak saya ni tahajud banyak? Tak ada. Tahu tak? Awak kenal saya siapa? Awak siapa? Saya tahajud setiap malam tak? Tak ada lagi orang challenge macam tu lah. Awak kenal saya siapa? Saya dah lama tau. Dah setakat 30 juzuk ni, dalam 30 kali 30 minit saya boleh buat. Amboi, macam mana tu? Suratul Ikhlas 3 kali, baca 30 kali. Amboi, ingatkan hebat dah. Dia main shortcut. Saya setiap malam yang mulai sepanjang malam. Oi, macam mana tu? Subuh dengan isyak saya jemaah. Cerdik juga dalam dia berbangga tu. Tapi setakat kita jumpa, tak ada siapa pun boleh mendabik dada amal dia. Sebab tu orang faham agama ni, insya-Allah faham. Ya, perkara yang tak ada orang kata apa, nak jadikan hujah, nak berbangga lah. Tapi tang mana kita akan berbangga, jemaah sekalian? Wa khalaqtani min nar, aku dijadikan daripada api. Wa khalaqtahu min turab, kau dijadikan dia daripada tanah. Itu perbincangan apa, jemaah sekalian? Perbincangan amal atau perbincangan kehidupan? Api merujuk pada position, kedudukan. Kita beramal saat lagi, nampak kesan mulut masin, macam tu lah. Nampak kehidupan teratur, nampak macam hidup mula berubah, nampak orang mula hormat, nampak macam sangat diberkatinya hidup ni. Lalu dia menyangka hidupnya mulia. Sedangkan mulia dan hina itu bukan duduk pada kehidupan ini. Mulia dan hina itu hanya milik Allah, yang Allah akan zahirkan apabila kita masuk syurga. Kemuliaan seseorang itu terzahir bila dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu tanda kemuliaan. Apabila Allah mengiktiraf dia itu sebagai hamba-Ku. Sekarang kita tak tahu. Sebab tu kata takut tadi. Kerana satu kenyataan yang kita kena terima, kedudukan orang yang bersyukur ini sedikit, walaupun yang beramal yang banyak. Bermaksud kita boleh ringkaskan, banyak yang beramal tapi tidak mengenal. Sebab apa? Berbalik kepada kehidupan, dia kurang memerhatikan, kurang mengkaji, kurang nak merungkai. Tengok just dia akan ikut keadaan yang berlaku. Kalau susah, susahlah. Kalau senang, mula lalai. Kalau susah, susah mula ni. Dia beramal, tapi pada masa sama hatinya terkesan dengan keadaan dunia. Ini kita nak bincangkan ni. Sebab tu kalau kita lihat ketika Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama, dipanggil tahun pertama hijrah. Itu nanti bila wahyu pertama, kemudian tahun pertama hijrah, bagi Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebelum itu, tahun pertama itu dipanggil fasa kenabian. Pertama itu turun wahyu di Makkah Al-Mukarramah, Gua Hira. Ini kita nak masuk bulan Rejab, yang tak ada yang Rejab dah. Sebut Gua Hira, itu menunggu nuzul Quran. Bulan Ramadan, 17 Ramadan nuzul Quran. Turun ayat yang pertama, suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Ketika ini Nabi SAW telah dipegang, dibimbing
dibentuk oleh Allah SWT tentang perbahasan tentang mengasingkan diri daripada keadaan dunia. Ni kehidupan. Kalau kita lihat perjalanan kajian Nabi kaji, Nabi merenung, Nabi mencari makna tentang kehidupan. Ni saya nak tekankan tentang pentingnya kita buat kajian, merenung, yatafakkarun afala ta'qilun. Ini merujuk kepada kamu tak lihat hidup ni, tak tengok apa yang terjadi. Nabi SAW dibentuk begitu, kena apa masalah manusia. Nabi berkhalwah, Nabi beruzlah untuk mencari makna kehidupan. Dan ketika itu turun wahyu yang pertama dalam perbahasan tentang perjalanan, perkembangan bab riyadah hati. Yang pertama nak dibentuk, yang nak dikaji supaya faham agar tak terkesan dengan kehidupan ni adalah pembentukan hati. Yang mana peringkat pertama itu dipanggil marhalah az-zuhud. Yang ni Nabi SAW waktu itu bila Allah bukakan satu hijab dan kefahaman mukasyafah. Dalam ni perjalanan pembangunan hati jemaah sekalian, yang melihat hidup ni dengan hati yang benar. Waktu itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 13 tahun itu untuk membangunkan keyakinan. Dan ketika itu jemaah sekalian, perkara pertama yang turun itu adalah merenung kehidupan. Merenung kehidupan ini agar kita hari ini, dalam konteks kita ni dah orang kata apa, ini 31, kalau ikut Masihi tak apalah, kita bukan kata nak raikan orang kata ada isbat mana-mana, tidak. Tapi kerana kita melihat kita dah pakai tarikh Masihi ini dan kita lazimi, jadi nak masuk tahun baru. Kalau ikut hijrah dah nak rejab dah, Syaban, Ramadan, dah 6 bulan, 7 bulan ke depan kita. Taib. Masuk tahun baru tak apa, kita ambil peluang itu untuk kita muhasabah juga 2 tahun. Kita merenung. Kalau merenung tentang amalan ni tuan-tuan, mudah insya-Allah, sebab kita akan nampak bagaimana performan amalan kita. Tetapi persoalan amalan ni dia kaitan dengan keduniaan. Contoh kita ambil satu contoh, ringkaskan. Betapa susahnya nak awal waktu kerana sibuknya mengejar tu. Itu yang maksudnya tu. Apakah yang menghalang aku melakukan amalan yang paling dicintai Allah? Dia ada 3 Nabi kata. Ambil yang pertama yang memang kita lazimi, solat. 2 lagi mungkin mak ayah, mungkin jauh ke ada, mungkin dah tak ada. Yang ketiga jihad fisabilillah. Allah, jihad. Kita tak masuk makam jihad perang syahid, tak apa, kita ambil yang nombor 1. Nabi kata apa? Solat ala waktiha. Kita ni nak meraih cinta Allah. Kalau kita bincang lah macam mana pun, perbincangan kita ni kok manalah carahlah agama, bukalah kitab, mengajilah macam mana kita nak sampai tahap mahabbah, maqamat ilal mahabbah, sehingga kita mendapat rasa cinta dan dicintai Allah. Maka jalannya adalah lakukan amalan yang paling dicintai Allah. Maka kalau tengok dalam muhasabah, kita hisab, nak tengok kita kaji tak kehidupan ni, sehingga kita hari ini ambil berat tak tentang awal waktu cukup. Solat ni memang kita kan solat tak cerita lah, ustaz, saya solat ni takkan tak kerti lagi. Kita buat respect lagi. Malah orang marah, jom solat. Kadang-kadang kita nak ajak solat pun tuan-tuan berat tak? Sedang marah kita, adik-adik kita nanti nak panggil. Sebab memang solat memang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Masalah paling besar dalam hidup ni solat lah. Kalau kita boleh solat, selesai masalah besar. Selesai tu. Solat pula ada perbahasan an solatihim sahun. Celakalah orang yang solat. Celaka, solat pun celaka. Kenapa? Allah kata dalam Quran, bahasa jelas. Sebab lalai. Bukan fi, an. Kalau fi sedang di dalam, kata almarhum Datuk Seri Datuk Abu Sandin Al-Hafiz kata, ramai kadang-kadang tersilap tafsir dan faham ayat ni. Bukan fi solatihim khashi'un, itu ya fi.
itu tidak mengkaitkan tentang kecelakaan. Itu beruntunglah, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang. Kalau boleh dapat khusyuk dalam solat, beruntunglah. Tapi tak bermakna tidak sah solat itu, tidak rosak dari sudut hukum syariatnya. Itu perbincangan tentang hati, halawatul iman. Tapi dalam bab lalai pada ni, maksudnya kita lalai. Contoh waktu zuhur, yang jaga zuhur, asar, maghrib, waktu 5 ni. Kita kait dengan, kalau fahamlah, kalau kajilah kehidupan ni, sudah pasti amalan yang paling dicintai ini tak terhalang. Takkan terhalang. Takkan siapa boleh menghalang, anak ke, isteri ke, harta ke. Sebab boleh jadi anak isteri musuh, penyebab kita tidak dicintai Allah kerana kesibukan mengurus dia. Padahal kita boleh ejah. Ini kita kaji. Melainkan perkara-perkara yang dipanggil rusah. Ada masyarakat, tapi nak tahu kita faham tak faham rusah, kemudahan, kekangan yang diizinkan syarak. Setiap kali kita lambat, kita boleh jawab dengan syarak. Awak lambat, ni termasuk dalam masyarakat ni. Hebat, jawab. Tertidur. Saya tertidur. Jadi tidur, Nabi kata, selagi mana tak terjaga, tak dikira. Tapi kalau 3 kali tekan dah jaga dah. Contoh kalau zuhur terlelap letih, dia nak qalilah, bukan qalilah terus. Memang jeruk jalan. Tengok-tengok dah jam 2.30. Allah. Itulah waktu je, Nabi kata. Terus. Dan itu perkara celik dah terus yang dia buat. Dah uduk terus solat. Terjawab. Kekangan disebabkan cuaca hujan, dia boleh jawab. Bukan Allah sibuk lagi, Allah. Masa sekarang akhir zaman ni pelik ya, cakap. Bab syarah akhir zaman. Memang akhir zaman ni masa kita mencemburui lah. Sedar diam tak diam dah 2.30 ni tak solat zuhur ni. Allah. Sebut begitu. Hai, anak-anak urusan lagi, isteri pula kirim barang, jela pula tu. Dia punya kirim barang pula nak masuk zuhur pula. Time zuhur tu yang jadi datang semangat tu. Semangat nak masak, semangat nak cari barang, semua semangat datang waktu tu. Bertemu, waktu kemuncak, prime time. Memanglah waktu tu panjang sebab ada cerita tentang masyarakat tadi. Ada orang yang sakit, itu untuk mereka-mereka yang menggunakan permasalahan itu, bukan mereka yang sibuk menguruskan dunianya. Ini yang risau. Kalau nak tengok sikit mas sekarang ni, saya ukur diri saya ni. Ini bukan cerita kita muhasabah pagi ni. Tengok kalau solat tu sikit ke banyak yang awal. Itu. Atau kita termasuk golongan mana? Allah. Zuhur. Kita tengoklah, buat purata lah. Ala waktiha, bila waktiha ni, pada waktu ni, sebenarnya nak merujuk pada masjid. Jamaah. Dan kalau tengok syarah Nabi SAW, dan satu hadis Nabi SAW, mafhum hadis daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan, bila masuk waktu solat, sifat Nabi masuk waktu solat, Nabi tak kenal siapa. Nabi berubah karakter. Nabi tak kenal siapa. Ustaz, kalau ada tetamu datang, Ustaz, macam mana kita nak raikan dia dengan kebaikan? Jom. Kita tuan rumah, kita yang kontrol dia punya authority. Kalau kita masuk mana-mana pun kita kena ikut authority. Kita just offer anak-anak. Tapi Ustaz, macam orang tunjuk baik di solat tak ada tunjuk baik lah. Bukan minta maaf anak, kita boleh berhenti saat anak habiskan zikir ada. Anak hari-hari amal dalam, tak banyak lah anak ikut. Dia nak membersihkan hati. Dia kata, itu kan bersihkan hati mana? Itu cik pasal. Dia memang kita, itu yang tengah ni saya pegang ni nak beringat, tak bagi tuan pegang. Ni kadang-kadang kita borak kan. Pegang. Syekh, itu hati-hati kan. Contoh kan. Allahumma salli. Syekh, boleh. Tapi hati-hati lah. Kalau dah jadi kelaziman tak apalah.
Dan memang orang nampak dia ni memang ni. Tu ya, berhenti Ustaz. Saya nak zikir Ustaz, lepas kita sambung. Tu ya, sunat. Kita ada keutamaan. Tapi kalau dah yang wajib datang, yang wajib, okey, itu tak ada alasan lagi sebenarnya. Baik, maka berbalik pada tadi, Nabi SAW ketika dapat dia kefahaman tentang, kita nak ukur bahawa bagaimana Nabi SAW memberikan kefahaman kepada para sahabat tentang makna dunia, yang mana kalau Nabi tamsilkan dunia ni, kalau kita kaji dunia ni, yang nampak ni, terus dia panggil marhalah zuhud ni, bukan bermaksud zuhud ni zahid, seorang yang dia ada bahasa kajian dia estetik, dia panggil tu bahasa estetik. Estetik tak siap saya, bahasa bunyi pelik kan. Sebenarnya perbincangan tentang zuhud, dia buat jurnal kajian. Pertama sekali dia bentuk ketika Islam datang, nur masuk dalam hati orang beriman, dia akan faham kehidupan, yang mana kehidupan ini tidak mengganggu tujuan kehidupan dia. Dia tak anggap itu masuk zuhud. Kalau susah, Nabi terus buktikan, malah ketika itu memang zaman yang susah disebut facility, susah serba-serbi, tapi Nabi tidak disusahkan. Nabi tidak lemah, Nabi semangat. Cuba compare kalau sekiranya hidup kita dirundung kesusahan. Ada satu kes mas sekalian, mungkin sini pun boleh buat juga, tentang bagi bantuan, kemudian zakat. Kita bagi bantuan zakat, ada satu tempat, ni realiti. Kesusahan hidup ini menyebabkan bila nak bagi bantuan, katalah suruh datang jamaah solat, dia tak nak. Sebab kesusahan ni tuan-tuan boleh menyebabkan tu Nabi minta doa jauh, minta lindung pada kekufuran disebabkan oleh kefakiran. Fakir bukan sebab fakir tu kufur, sebab kesusahan akan mengganggu perjalanan ibadah kalau tidak dilihat dengan benar. Sebab susah, bila dia tidak faham dengan iman, dia mula masuk ke dalam, jadi resah. Resah, apa yang terjadi? Ibadah. Dia akan jadi lihat untuk beribadah sebab dia resah, dia susah, payah. Saya ni nak urus tu lagi, urus ni lagi, nak bagi-bagi je lah, nak bagi-bagi je lah, nak suruh dengan ceramah lah pula, nak dengar ittaqullah katanya. Saya susah, bagi duit je lah. Dia mahu nak bagi, tak nak bagi tu, marah kan. Dan hari ini memang terkesan ramai kan. Mana tuan-tuan, kalau kita senang nampak, kita nampak orang terkesan dengan senang, dengan susah ni, yang paling nampak dua-dua sebenarnya nampak terkesan ni dengan sifat hati dia. Kalau susah, dia cepat terkesan dengan susah, maka dia mula cepat marah-marah. Betul? Susah, terkesan dengan susah, dia cepat mula hilang arah. Tapi Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in membuktikan hidup yang susah, tapi itulah zaman yang terbaik. Nabi susah maksudnya. Malu cukup malu kita. Susah nak beramal, susah nak solat, susah. Susahnya diukur tentang ibadah. Kita tak ada lagi orang halang kita nak solat, nak pergi umrah, terhalang sebab tiket je. Tu je lah. Tiket waktu tu pun dah cekak ni. Tiket tak ada, marah kan. Nabi dulu kena halang masuk Mekah. Mekah kena conquer dengan kaum Quraisy. Nabi nak counter attack balik tu berapa tahun. Fathul Mekah, sebelum tu susah nak masuk Mekah, tempat kelahiran bagi Nabi SAW. Kita anytime, Ustaz, check tiket bila available, saya nak pergi. Orang beri tangan macam tu. Saya ingat nak bawa dah 10 orang katanya. Make sure bulan 2 make sure make sure berapa harga I pay. Bukan kata tak boleh pilih, tapi dia Allah mudahnya kita beribadah. Siap boleh pilih package mana nak. Saya nak package-nya kau boleh menambah khusyuk saya dah. Apa dah dekat dengan Kaabah, nampak view, zoom in, boleh nampak zoom out. Macam mana? Pernah ambil gambar, senang kat gambar tu. Tower tu nampak. Dan katanya, dan tak turun bawah pun, solat ke atas je. Ya Rabb. Kita ingat paling dekat, paling cepat. Dia dah paling malas sekali sebab dia paling dekat. Jangan ingat saya nak duduk paling dekat. Kalau paling dekat, tuntutannya mesti kena soft nombor 1. Itu pun susah. Jadi maknanya senang kita
Nabi susah, sahabat susah. Tapi sebab iman bila datang ni jemaah sekalian, kajian ni itu adalah perlukan kepada cahaya kefahaman. Dan dapat cahaya ni yang tadi kita mulakan Nabi SAW minta ni, ala zikrika, dengan ingat Allah. Bukan senang nak dapat cahaya di dalam keadaan yang penuh dengan kegelapan. Bukan senang jemaah sekalian. Apatah lagi kita berada di zaman zulumat. Kegelapan ini sedang seka ni, dia sedang datang balik jemaah sekalian. Kalau kita lihat permasalahan kehidupan sekarang kita ni, alhamdulillah, ibadah kita mudah. Maka kita tak nampak sangat susah ancaman kita dalam ibadah, yang mana tak ada halangan ni, kecuali beberapa tempat negara yang mungkin dapat halangan, ancaman. Tapi majoriti mudah. Tapi sekarang ni, dalam mudah-mudah ni, susahnya dalam konteks serangan pemikiran. Khutbah Jumaat baru ni semalam cerita tentang Islam liberal, tentang pluralisme, sekularisme, cerita tentang ISIS, cerita tentang SIS, cerita tentang G50, cerita tentang etis, cerita tentang free thinker. Ini anak-anak kita kena hadapi benda ni. Kerana apa? Kajian kehidupan itu tidak sampai, fahami kehidupan itu dengan cahaya itu tidak sampai, sebab yang dilihat kehidupan itu dengan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dia melihat keseronokan pada kehidupan dunia, tidak merasai kenikmatan hidup di dunia. Ini dua makna ni. Mereka lebih menumpukan keseronokan hidup di dunia, tetapi tidak menikmati kehidupan di dunia ini. Nak menikmati kehidupan di dunia, susah menikmati cara susah, senang menikmati cara senang. Dua-dua tu nikmat, tetapi susah nak menikmati. Logiknya memang taklah, nak nikmat apa tak susah. Senang, logiknya nikmatlah. Gaduh juga, tak sepaman juga, risau ada, ragu ada, iri ada, dengki ada, ancaman ada. Bermaksud seronok mungkin. Tengah susah kita nak cari keseronokan, boleh. Sebab tu mana yang susah nak rilis ke apa ke, ada pergilah hiburan. Seronok, nak seronok, nak lupakan kesusahan. Sebab tu hati-hati dalam pemahaman konteks. Contoh, release your mind, release. Kita jangan stres-stres, kita release. Okey, cara mana release tu? Nak tanya. Yalah, kita kena happy-happy lah, kita kena release, don't be stress, kita kena peaceful, punya ayat dia kan. Lain sekali, buatlah apa yang nak buat, yang penting seronok. Okey, buatlah apa yang nak buat, yang penting seronok. Masuk kepada kehidupan yang bebas. Bebas pada mana? Bebas pada hukum Allah dah. Sedangkan ketika susah ada tuntutan untuk kita menunaikan. Di saat susah ada tuntutan yang tetap kita kena tunaikan. Contoh tadi, ala waqtiha, solat tetap awal waktu. Tak ada kamu susah hidup ya. Ya susah. Jadi tak apalah kalau susah kita bagi lewat, tak apa. Tempat hidup kamu susah, kesian. Jadi tak apa, lewat. Tak ada. Yang susah lewat, senang pun lewat, dua-dua lewat. Apa alasan? Sibuk dunia. Ini kita kena muhasabah, qalil, sedikit. Maka sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, berbalik pada tadi, hati, perjalanan kehidupan, kajian dengan memahami tentang keadaan hati kita. Sedangkan sehingga kan Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis yang menjadi satu perkara yang ukuran kepada kejayaan seseorang itu, yakni ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketut daging. Iza salahat salahal jasadu kullu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahya qalbi. Jika baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota badan. Tapi seandainya daging itu rosak dan kotor, maka kotor dan rosak seluruh anggota badan. Daging itu dimasukkan hati. Wa Bukhari dan Muslim. Bermaksud hati yang tidak dikaji tentang kehidupan, cepat terkesan dengan perubahan, tidak melihat hakikat kepada yang berlaku, tidak disuluh dengan keimanan, tidak berusaha untuk minta cahaya petunjuk Allah yang Nabi mulakan tadi. Allahumma a'inni,
Kita sebab tu ini pun dalam satu perbincangan, kita menyebut membaca tapi tidak bersifat meminta. Menyebut membaca, ini pun satu perkara yang perlu kita perhalusi. Bila kita ini tadah tangan, Allahumma a'inni, bila kita tadah apa saja doa yang terkandung satu sifat yang kita kena ada adalah meminta dengan sifat kehambaan. Bermaksud, ya Allah, susahnya nak ingat Engkau, ya Allah. Kita kena faham konten dia, penghayatan, ya Allah, bukan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya boleh bilisan, tapi memang Nabi kata akhir zaman ada satu keadaan yang tak sampai ke dalam tenggorok dia. Dia tak rasa nak minta ingat Allah tu, tak rasa satu benda yang sangat penting dalam hidup ini. Sedangkan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in meletakkan itu nombor satu. Sebab nak ingat Allah dengan keadaan hidup dunia yang melupakan, sehingga kan apa yang Allah cintai kita gagal nak lakukan. Saya tak nak cerita amalan yang lain ni mas sekalian. Amalan terpulang. Kita berbalik kepada bagaimana nak ingatkan, nak rasa ajilah, tergesa-gesa, wasari'u, segera, fastabiqul khairat, untuk menjadi awal waktu. Ini indikator kejayaan kehidupan dan kenikmatan. Kalau berjaya mengutamakan akhirat, bermaksud kenikmatan akan menyusul kita. Hari ini dunia macam Nabi SAW hidup. Kalau ikutkan balik pada tadi senang, sekarang lebih senang, 100 kali ganda lebih senang pada dulu. Tapi jiwa tak senang. Resah kata. Teknologi yang ada, handphone yang ada, kerisauan mula melanda. Anak-anak main handphone. Allah, Ustaz, risaunya anak-anak main handphone. Ya Allah, Ustaz. Ya Allah, risaunya anak saja. Ingatkan kemudahan ini memudahkan, menyusahkan umumnya. Risau kan budak-budak sekarang duduk kat meja, nak diamkan dia, handphone di tangan. Kita kata diam tak mau dengar, handphone kata diam baru dengar. Diam, jangan misalnya duduk tadi kat tengah makan ni, tak mau dengar. Kita tulis dalam handphone, diam tengah makan, dia baca WhatsApp, oh baru dengar. Handphone yang sedang memimpin anak-anak kita di waktu zaman kemudahan. Dulu mak ayah dulu kita sempat Datuk Wan kita macam tu dah, bila aku kena libat aku je gini kena jegir betul dekat rumah orang datang, jegir mata tengok, siap kau balik, siap dah ada, dia jegir mata anak kau, handphone mana handphone dah mak punya handphone, kena mak punya handphone jadi masa mak pun dah tak ada arah bagi. Salah ke Ustaz? Salah tu bila keadaan handphone yang menguasai semua perbincangan kita ni. Nak bagi tahu mudah zaman sekarang, mudah tuan-tuan, tapi hati resah. Zaman dulu susah amat, tapi hati tenang. Ya, macam mana nak balancekan balik ni? Zaman dulu susah, tidak terkesan dengan kesusahan. Itulah zuhud. Itulah zuhud. Zuhud ini dunia tak masuk ke hati, malah tak ada kat tangan pun. Ni bukan ada kat tangan, kat hati lagi sekali tidak. Kat mana? Ini perbincangan kita. Ambil poin ni tuan-tuan. Dunia tidak letak di hati, tak di tangan pun tidak. Di mana? Di kaki tuan-tuan. Di pijaknya. Katakan pijak kereta mahal pun tuan pijak juga kita tu kan. Nak naik pijak. Nak lagi sedap pijak minyak tekan. Ini nampak boleh pergi 200 setengah. Ada tuan 2.5 3 meter nampak macam ada 220 tu, takkan bawa 80 kan. Bawa lah saya skala 220. Kamera tak tangkap. Dia ada petua dia kalau nak kena tangkap kan. Bawa 240. Memang tak kena, tak mengelik pun. Dah buat Ustaz? Saya dah buat dah. Dah test. Pum, tak kena. Alang-alang laju biar laju betul. Tak sungguh ni. Pijak motor, pijak kasut mahal, pijak. Maksud banyaknya lebih bijak daripada junjung lah.
Rumah masuk pun kita kena bijak. Banyaklah. Jadi memang dunia di kaki lah, bukan di tangan lagi. Jadi susah tu tidak menjadi kesan, senang pun tidak memberi kesan. Itu cerita dia. Ini kena kaji. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menguasai Rom dan Parsi. Tak terkesan dengan kesenangan. Kita telah menguasai 2/3 dunia. Islam memimpin dah. Kita bukan umat yang baru nak menang. Kita nak menang balik. Kita dah menang dah. Tak terkesan dengan kesenangan yang ada. Tuan nak senang, nak beli apa, silakan. Ini kajian yang perlu kita rungkaikan. Pagi ni kita buka. Mudah-mudahan terfikir, kena kaji. Kata kunci dan kaji tu kena hayati betul. Kita kena minta petunjuk Allah Ta'ala untuk jadikan asbab dunia ini, untuk ingat kepada Allah tu, untuk kaji bagaimana kesenangan mengingatkan aku kepada Allah. Kajilah. Bagaimana kesusahan boleh ingatkan kepada Allah. Kajilah. Bukan kena kaji susah. Apa sebab susah ni? Kita sebab duit tak banyak, susah. Jadi fikir pula cari duit macam mana. Macam mana cara strategi planning tu, buat crowd system apa ni, buat pillar, buat ini. Banyak pula instrumen kewangan pula, makin banyak. Dulu tak ada apa instrumen kewangan. Sekarang bond ada, suku ada, hibah ada ni. Macam-macam sekarang ni. Fasiliti kewangan macam-macam kan. Sebab kerana mengkaji susah. Lalu lupa Allah. Yang ingat duit. Kaji senang, ini maksudnya. Tapi yang kita nak di situ tuan, kaji susah. Macam mana nak ingat Allah dalam susah? Ini kajian. Setelah kita mendapat kefahaman agama, yang boleh kaji ni kena faham agama dulu. Tuntutannya kena ngaji dalam akidah, wajib bal wajib. Dalam memahami akidah, pengajian yang paling susah. Sebab dia 24 jam pakai dalam hidup kita untuk ingat setiap masa, agar kita mampu merasai dan menikmati hidup. Kita nak rasa tengok seronok, tenang. Ini perjalanan tahun baru kita. Kekuatan kolbu, walaupun hidup seakan-akan haru biru, tapi hati kita rasa tenang. Nak menikmati itulah perjuangan yang payah di akhir zaman ni. Bukan sebab payah hidup susah, tapi banyaknya mehlah atau cabaran untuk menghalang kita daripada ingat Allah. Kebendaan makin banyak. Ini benda yang Nabi risaukan. Sebab tu tadi, kalau baik hati itu, baiklah semuanya. Kalau buruk hati itu, buruklah semuanya. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ni, maka di sini jemaah sekalian, mungkin amalan kita alhamdulillah sudah cantik. Silakan teruskan istiqamah melakukan apa saja amalan yang sedang dilakukan. Tapi jangan sampai kehidupan dunia ini dibiarkan tanpa kajian, tanpa kita nak merenung. Dan benda ni yang Nabi sentiasa ingatkan. Dalam Quran banyak menekankan tentang wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, i'lamu annamal hayatud dunya. Kalau tengok surah Al-Munafikun ayat 9, wahai orang beriman, wala tulhikum amwalukum auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta kamu, anak kamu melalaikan daripada ingat Allah. Ingat kan, kita memang buat surat tapi kita lupa. Tu lupa tu maksudnya kena kaji dah perbincangan itu. Itu maksud dia. Dan ini mesti kita fahami, apatah lagi kita nak buka lembaran tahun baru 2023 ini. Kita tak tahu apa yang sedang menanti. Dan kalau kita lihat tahun hijrah pun dah banyak cabaran yang kita lalui dah. Buka tahun baru hijrah ada macam-macam ujian melanda. Dan memang tidak lain tidak bukan kekuatan kolbu adalah perkara yang asas dalam menghadapi tahun baru. Kita bukan nak bina kekuatan lain, sebab kekuatan yang lain insya-Allah kita boleh bina. Apa yang terbinanya kekuatan kolbu dengan bagaimana? Dengan memahami kembali kehidupan ini dengan sebenarnya, teliti balik, berhati-hati di dalam kehidupan. Susah, kesimpulan penutup. Ini kata kunci ini saya lontarkan buat tuan-tuan dan silakan untuk dikaji. Susah, tidak merasa susah. Senang, tidak merasa senang. Ini perbancang kehidupan. Dia kan saya berfikir macam mana tu. Susah, tidak merasa susah. Senang, tidak merasa senang. Susah, senang perkara luaran. Susah tak merasa susah, ataupun susah tidak semestinya resah. Satu perkataan yang lain, susah tidak semestinya resah, senang tidak semestinya tenang. Resah, tenang perbincangan lain,
Susah senang perbincangan lain, susah senang perbincangan luaran, resah tenang perbincangan dalaman. Ini perlu dikaji dan didungkaikan dalam kita nak mendepani kehidupan ke depan. Bagi tahu kepada anak, susah jangan merasa susah, senang jangan merasa senang. Hidup biar pandai, jangan mandai-mandai. Utamakan yang Allah cinta, baru kamu hidup bahagia. Apa yang Allah cinta? Ya, solat awal tu ayah akan bagi tempoh seminggu attendance. Oh, turut action. Anak tak ada kat sini, tak ada sini, handphone ada. Pukul berapa solat zuhur tadi? Allah, spot check. Kalau lambat, marah. Asal lambat? Kamu kena marah tak dengan bos kalau lambat? Kena marah. Habis tu, kalau lambat solat, siapa nak marah? Bos marah, tak apa. Kita kena buat enforcement lah. Kalau kamu tak nak terkesan dengan susah, di mana mujahadah kamu? Mujahadah apa? Awal waktu. Tak cerita yang lain dulu, awal waktu dulu. Kerana di situ termaktubnya yang wajib dan yang sunat. Muakkadah pula. Semua dirangkumkan sekali. Wajib ada, sunat ada. Kalau tuan jaga boleh awal waktu ni, semua ada. Wajib ada, sunat ada. Dan jaga. Sikit amalannya, sikit. Tetapi Nabi kata biar istiqamah. Amalan sikit tapi faham banyak. Amalan banyak, faham sikit. Habis. Amalan sikit, satu je, tapi fahamnya banyak faham, sehingga memberi kesan dalam hidupnya. Itu saja jemaah sekalian. Walaupun maaf daripada saya, ambil masa panjang sikit, sebab tak pula datang jumpa tahun depan pula ni. Tahun depan ni jauh namanya pada esok. Itu saja. Terima kasih banyak atas perhatian semua yang diberikan. Alhamdulillah. Moga-moga apa yang kita sampaikan pada pagi ini peringatan untuk diri saya dan semua jemaah sekalian, untuk kita merenung balik, mengkaji balik, buat satu due diligence, buat satu muhasabah, buat satu penghayatan, bincang balik dalam hidup ni apa. Macam tu cara perbincangan. Bukan kata jangan ada dunia ni apa ni teruk tu, jangan. Kita tak bincang begitu. Kita bincang keadaan dunia jangan sampai menggugat kamu. Kita bincang, wujudkan perbincangan sesama keluarga, sesama saudara kita. Kalau dia sedang susah, kita bantu dia, jangan sampai merasa susah, jangan merasa resah, kita bantu dia. Itu perbincangan. Perlahan lepas itu kita alihkan kepada ini dipanggil kebenaran yang benar agama. Itu cara dia. Dan insya-Allah itu saja. Sekali saya mohon ampun maaf atas segala kekurangan. Takkan saya kata kurang bicara dan mana-mana kekurangan dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ini, insya-Allah, sehingga kita bertemu lagi pada seri yang akan datang. Mudah-mudahan lembaran tahun baru yang mendatang ini insya-Allah memberikan kita satu kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan yang sebenar dalam hidup kita. Susah tidak membawa kita kepada resah, senang membawa kita kepada tenang. Kita tukar kat situ pula. Kita nak senang yang benar-benar memberi ketenangan, tenang yang membawa kepada kesenangan. Dua-dua ni tidak boleh dipisahkan sebenarnya. Malah sekiranya mendapat ketenangan, sudah pasti mendapat kesenangan, insya-Allah. Jadi itu yang kita minta Allah Ta'ala berikan kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insyaallah mudah-mudahan semuanya hadir pada pagi ini, yang menonton pada pagi ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan barakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat seluruh permasalahan, segala kesempitan, segala kesakitan, segala kesusahan diangkat oleh Allah. Barakah majlis ilmu ini ya Allah, berikanlah segala hajat yang ada pada kami ini ya Allah, kerana Engkau sajalah yang hanya Engkau sajalah yang mampu menunaikan hajat kami ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami Allah, bantulah kami untuk mengingati-Mu ya Allah di saat dunia yang sangat melekakan dan melalaikan ini ya Allah. Pegahlah hati kami ini ya Allah, untuk kami sentiasa ingat pada setiap waktu dan saat untuk mengingati-Mu ya Allah. Satu perkara yang sangat susah ya Allah, lalu permudahkanlah kami untuk mengingati-Mu ya Allah. Ahli keluarga kami, seluruh muslimin muslimat ya Allah, berilah peluang untuk mengingati-Mu ya Allah. Ya Allah, dan kami kabulkan segala hajat kami ya Allah, fi kulli hajat ya Allah. Berikanlah keselamatan
kebahagiaan, kerahmatan khususan kepada negara Malaysia ini ya Allah, dan seterusnya kepada karya tempat ini ya Allah. Jauhkan daripada segala balak bencana ya Allah, kesusahan, kemudaratan ya Allah. Limpahkanlah ya tahun baru yang mendatang ini dengan rahmat-Mu ya Allah. Bantulah kami untuk masuk dalam syurga-Mu ya Allah, Raudatul Firdaus ya Allah, ghairi hisab, tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.